Okey, baik. Bentuk muka bumi di Malaysia. So, kita tahu bahawa kita telah pelajari bahawa bentuk muka bumi Malaysia ni ada 4 je. Okey, ingat 4 ni saja, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, kemudian juga ada pinggir laut dan juga saliran. So, kita ada 4 itu. Dan kemudian kita telah juga mempelajari lokasi pelbagai bentuk muka bumi ini. Maknanya, di manakah bentuk muka bumi itu berada? Contohnya tanah tinggi di mana? Okey, tanah tinggi berada di semenanjung Malaysia, seperti di Banjaran Titiwangsa, kemudian juga Banjaran Korbu, okey, Gunung Korbu, dan juga kita ada Banjaran Tahan, Banjaran Benom dengan gunung-gunungnya. Begitu juga kita telah lihat juga tanah tinggi di Sarawak seperti di Banjaran, Banjaran yang ada seperti Banjaran Tamak Abu, Pergunungan Iran, dan juga Banjaran di Sabah seperti Banjaran Crocker dan Banjaran Terus Madi. So ingat satu perkara bahawa Gunung Kinabalu, iaitu gunung yang tertinggi di Malaysia itu terletak di Banjaran Crocker. Banjaran Crocker, ya. Crocker. So itu berkaitan dengan tanah tinggi. Dan kemudian kita telah pelajari tentang tanah pamah di semenanjung Malaysia. Tanah pamah maksudnya tanah rata yang berada ketinggian dia kurang dari 180 meter yang terletak di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, dataran hulu Sungai Perak, kemudian Delta Rajang, dan juga terletak juga di dataran pantai timur Sabah dan juga dataran pantai barat Sabah. Dan itu telah kita pelajari pada baru-baru ini. Kemudian kita belajar juga tentang pinggir laut. Apakah bentuk muka bumi yang ada di pinggir laut, iaitu di tepi-tepi laut? Seperti tebing tinggi, seperti gua, kemudian teluk. Laut. Laut. Kemudian gerbang laut. Batu Tunggul, Batu Sisa. Tanjung. Tanjung. Teluk. Dan juga pulau dan sebagainya. Memang kita telah pelajari baru-baru ini. Dan diakhiri dengan saliran. Di mana saliran itu merujuk kepada sungai dan tasik. Sungai dan tasik. So kita tahu banyak, hampir setiap negeri ada sungai. Setiap negeri di Malaysia ada sungai. Ada Sungai Muda, Sungai Perak, Sungai Pahang, Sungai Bernam di Selangor, dan tasik-tasik seperti Tasik Chini, Tasik Bera, dan juga Sungai Rajang serta Sungai Kinabatangan di Sarawak dan juga di Sabah. So memang banyaklah. Dan kita telah lihat kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Apa itu kepentingan? Iaitu faedah, manfaat, kebaikan pelbagai bentuk muka bumi ini. Seperti kita dah belajar tentang faedah tanah tinggi, kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan, untuk pertanian, kemudian juga untuk jana kuasa hidroelektrik. So hari ini kita nak masuk kepada kepentingan tanah pamah. Sebab hari itu kita dah habis kepada kepentingan tanah tinggi. So hari ini kita nak masuk kepada kepentingan kepentingan tanah pamah pula. Alright. So kita mulakan dengan kepentingan tanah pamah. Alright. So cikgu harap kamu semua, kalau ada sebarang soalan sepanjang penerangan cikgu ni, kalau kamu ada soalan nak tanya macam biasa, tulis soalan kamu di Zoom chat, kemudian cikgu akan baca dan cikgu akan jawab soalan kamu. So kalau tak faham jangan diam-diam. Terus bertanya. Okey Amin? Baik. So kita lihat tentang kepentingan tanah pamah. Untuk tanah pamah, maknanya tanah yang rata. Kepentingan dia memang banyak, iaitu untuk kawasan pertempatan. Pertempatan maknanya kawasan tempat tinggal, seperti di bandar-bandar yang ada di Malaysia. Sebab tanah pamah dia yang rata,
serta struktur tanah yang stabil. Jadi seperti mana? Seperti di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Alor Setar dan juga Sandakan di Sabah. Itu memang bagus untuk pertempatan. Untuk perindustrian, kita telah lihat kawasan perindustrian dan perdagangan. Kawasan perindustrian ni maknanya kawasan yang banyak kawasan kilang-kilang. Ada kilang kereta, ada kilang buat air minuman, ada kilang buat komponen motosikal. So banyak. So kawasan perindustrian ini biasanya bermula dengan nama-nama seperti kawasan perindustrian Perai di Pulau Pinang, kawasan perindustrian Shah Alam di Selangor, dan kawasan perindustrian Kamunting di Perak. So itu kawasan perindustrian. Dan kemudian kepentingan tanah pamah iaitu yang ketiga, perhubungan dan pengangkutan. Di mana kalau kita lihat kebanyakan jalan raya, landasan kereta api, kemudian juga lapangan terbang akan dibina di tanah pamah. Contohnya Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya lapangan terbang KLIA, ni lapangan terbang Kuala Lumpur pun dibina di kawasan tanah pamah. Dan juga landasan kereta api laluan pantai barat, maknanya landasan kereta api daripada Johor Bahru sampailah ke Padang Besar. Ada landasan kereta api kan. Landasan kereta api memang kena buat di tanah pamah. Landasan kereta api tak boleh buat naik bukit, turun bukit. Sebab apa agak-agaknya? Sebab kalau kereta api naik bukit, dia dah lah bawa barang banyak. Tak larat dia. Takut nanti dia undur balik. Undur balik, satu masalah pula. Jadi sebab tu landasan kereta api dibina di kawasan tanah pamah. Okey. Dan kawasan tanah pamah sesuai untuk pertanian. Kawasan tanah pamah sesuai untuk pertanian. Contohnya padi di dataran Kedah Perlis, dan juga getah, kelapa sawit dan nenas di dataran Johor. So, kalau kita lihat kenapa negara kita banyak tanam getah? Sebab getah antara tanaman utama di Malaysia dan getah digunakan untuk menghasilkan pelbagai barangan getah seperti tayar, kemudian juga seperti komponen-komponen kereta, kemudian juga banyak untuk perabot-perabot pun ada getah sikit. Jadi kalau kita lihat barangan getah kita dieksport ke luar negara. So memang getah ni penting lah. Baik. So kita lihat di sini ada berapa? Ada 4 kepentingan tanah pamah: pertempatan, perindustrian dan perdagangan, perhubungan dan pengangkutan, serta pertanian. Baik. Itu kepentingan tanah pamah. Seterusnya, kita lihat kepentingan saliran. Kepentingan sungai-sungai. Antaranya, sungai, kepentingan saliran ini iaitu menjadi sempadan. Sempadan apa, cikgu? Sempadan di Malaysia, contohnya, sungai di Malaysia berfungsi sebagai sempadan antarabangsa dan juga sempadan negeri. Contohnya, Sungai Golok. Sempadan antarabangsa antara negara Malaysia dengan negara Thailand. Serta Sungai Bernam, sempadan antara negeri Selangor dengan negeri Perak. Kamu pernah bayangkan tak? Sungai Golok dengan Sungai Bernam tu jadi sempadan Malaysia dengan Thailand, jadi sempadan negeri Selangor dan negeri Perak? Pernah tak kamu bayangkan ianya berlaku? Tak pernah Macam mana agak-agaknya Okey, baik. Kalau kita nak tengok boleh. Okey, cikgu bawa kamu ke Sungai Golok, nak tak? Okey, cikgu bawa kamu ke Sungai Golok untuk kita lihat tentang fungsi sungai sebagai sempadan antara negara.
So, macam biasa, cikgu akan bawa kamu untuk melihat kawasan itu, dan sebelum itu kita tukar mod kita kepada mod penerbangan. Ting. Okey, baik. So, kita lihat mod penerbangan sekarang dan kita akan lihat. Jom kita tengok. Baik, inilah dia. Okey, kalau kita lihat ini semenanjung Malaysia, dan kalau kita zoom di kawasan negeri Kelantan. Kalau kamu tengok di negeri Kelantan, kamu tengok ada tak? Ini kan garis putih ni adalah garis sempadan antara Malaysia dengan Thailand. Dia garis sempadan antara Malaysia dengan Thailand. Baik, kalau kamu lihat garis sempadan ni ikut apa, cikgu? Sebenarnya garis sempadan ini dia ikut sungai. Nampak tak? Dia ikut sungai. Kalau kamu tengok Sungai Golok. Panjangnya. Memang panjang. So, sepanjang sungai tu, itulah dia sempadan. Sempadan antara Malaysia. Sebelah kanan ni Malaysia, sebelah kiri itu adalah Thailand. Nampak tak? Sebelah kanan tu Malaysia. Wow. Sebelah kiri itu adalah Thailand. Nampak tak? Di kawasan bandar. Okey. Dan kalau kita boleh perhatikan macam mana rupa dia, cikgu. Macam inilah. Nampak tak? Walaupun nampak macam kawasan dia adalah kawasan yang maju dan kawasan dia macam satu bandar, tapi bandar ini terbahagi dua. Terbahagi dua, iaitu kalau kita lihat sekarang ni, sebelah kiri itu adalah Malaysia, sebelah kanan itu adalah Thailand, dan tengah-tengah tu adalah Sungai Golok yang menjadi sempadan antara dua negara. Unik. Ini kita kata sebagai Sungai Golok, menjadi sempadan antara Malaysia dan juga Thailand. Okey. Baik. So, begitu juga kalau kita lihat satu lagi sungai yang kita nak tengok di sini, iaitu sungai apa, cikgu? Iaitu Sungai Bernam. Sungai Bernam ini terletak di Selangor dan juga Perak. So, kita pergi ke Sungai Bernam, dan kita nak lihat sempadan negeri. Kalau tadi sempadan negara tu dia satu garisan yang panjang yang bersambung, tapi kali ini kita tengok garisan dia putus-putus. So, garisan putus-putus itu adalah sempadan antara negeri. So, sebelah bawah itu negeri Selangor, sebelah atas itu adalah negeri Perak. Okay. Dan kalau kita lihat sungai dia sempadan dia, kalau kamu tengok dia ikut sungai. Sempadan dia mengikut sungai. So, kalau kita lihat diikut dia sungai itu. Dan kawasan ini kalau kita katakan ianya sebagai kawasan sempadan, dan sempadan itu melalui sungai, iaitu Sungai Bernam. Kalau kamu lihat, inilah dia Sungai Bernam. Dan kalau kita lihat macam mana rupa bentuk dia, kita boleh lihat Sungai Bernam ini. Bagaimana rupa dia, kita boleh tengok dari sini. Nampak tak? So yang sebelah kawasan bandar banyak tu, itu adalah kawasan Selangor di Sabak Bernam. Manakala sebelah bawah tu yang Sekolah Kebangsaan Sungai Keli tu, itulah dia kawasan di negeri Perak. Dan apakah sempadan dia? Sungai Bernam. Sungai Bernam. Jadi inilah bukti menunjukkan bahawa sungai menjadi sempadan antara negeri Perak dan negeri Selangor. Okey. So, boleh nampak tak? Amin, boleh nampak tak, Amin? Boleh? Okey, bagus So, kalau kita nampak, memang sebenarnya unik. Memang unik. Dan kalau kita lihat, kalau kita boleh turun, kita turun kat jambatan kat sini. Dia ada satu jambatan kat sini.
yang menghubungkan antara negeri Perak dengan negeri Selangor. Inilah dia. Inilah dia sungainya, di mana ini sungai berenam. Sebelah kiri itu adalah Selangor dan sebelah kanan ini adalah negeri Perak. So dihubungkan dengan jambatan. So inilah dia bukti sungai berenam menjadi sempadan negeri. Okey. Baik. So itu adalah apa yang kita nak lihat tentang fungsi saliran. Ya, fungsi saliran. So sekarang kita sambung kembali pembelajaran kita, iaitu berkaitan dengan kepentingan saliran yang lain. Okey, kepentingan saliran yang lain selain daripada sempadan. Okey, sempadan negeri juga kepentingan saliran ini adalah untuk perikanan. Iaitu untuk perikanan, iaitu untuk kegiatan penternakan dan penangkapan ikan air tawar. Seperti di mana cikgu? Seperti di Sungai Endau, iaitu di Johor, Sungai Pahang, Sungai Rajang di Sarawak, dan juga Tasik Kenyir di Terengganu. Ni Tasik Cini lah ni sebelah kiri ni. Tasik Cini. Ya. Sungai Endang tu macam mana? Sungai Endau tu sungai. Alah, yang dia punya bentuk dia tu macam mana? Panjang. Kalau ikutkan dia punya bentuk dia sama saja seperti sungai-sungai lain. Okey, iaitu bentuk dia sama lebih kurang je. Cuma mungkin tak ada maklumat. So kalau kita nak tengok boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu bawakan kamu untuk tengok sungai, okey, iaitu Sungai Endau, iaitu yang terletak di negeri Johor. Okey, di negeri Johor. Iaitu kalau cikgu bawakan kamu, okey, so kalau kita lihat di sini, okey, dan kita pergi daripada Selangor ni, kita pergi terus ke negeri Johor. Dia sempadan antara Johor dan juga Pahang. So di sini kalau kita lihat adanya Sungai Endau. Okey, Sungai Endau. So kalau kita lihat di sini ada sungai mengalir, nampak ni. Endau River. Endau River kat sini ni. Sungai Endau ni dia masuk ke sini, dan Sungai Endau juga menjadi sempadan antara negeri Pahang dan juga negeri Johor. So kalau kita lihat Sungai Endau ini, nampak tak? Okey, berpusing-pusing sungai dia. Berpusing-pusing sungai dia, dan sungai ni memang kata apa, memang banyak digunakan untuk pertanian, dan dia masuk ke laut. Jadi di sini sungai ini memang sesuai untuk pertanian dan juga penternakan. Okey, penternakan. So kalau kita lihat sungai ini memang tak ada tempat yang sesuai untuk kita turun. Okey. Ada satu tempat tu? Dekat jambatan lah. Okey, mungkin kita boleh lihat kat sini. Okey, berkaitan dengan Sungai Endau dan lokasi dia. Okey, nampak tak? Ni dah sungai dia. Wow. Okey, inilah dia sungai dia. Sungai Endau, di mana ini Sungai Endau ini adalah tempat di mana kalau kita lihat banyak kapal-kapal berlabuh. Dan kapal-kapal ini akan terus ke mana? Kapal-kapal ini adalah kapal bot nelayan. Ini semua adalah bot nelayan. Bot nelayan yang pergi menangkap ikan. Di mana? Iaitu mereka menangkap ikan di laut. Nampak? Ke sana dah ke laut dah. Dia pergi sana ke laut. Wah, luasnya lah. Jadi ini adalah Sungai Endau, di mana Sungai Endau ini menjadi pusat perikanan, di mana bot-bot nelayan berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Jadi mereka inilah melakukan aktiviti penangkapan ikan. Di negeri mana ni cikgu? Okey, di negeri sempadan antara Johor dan juga Pahang. Okey, Johor dan juga Pahang. So itulah dia Sungai Endau. So
kita telah lihat Sungai Endau. Bagus, Amin. Okey. At least kita dah tahu tentang apakah fungsi dan bagaimana rupa bentuk Sungai Endau tersebut. Okay, good. Baik. So, kemudian kita lihat okay, Sungai Endau dah, Sungai Pahang dah. Dan kalau kita lihat seterusnya, okay, so fungsi sungai yang ketiga. Okay, fungsi sungai, sempadan, perikanan, dan yang ketiga iaitu perhubungan dan pengangkutan. Okay, di mana sungai-sungai juga digunakan untuk mengangkut kayu-kayu balak, terutama sekali di kawasan Sabah dan Sarawak, seperti di Sungai Kinabatangan di Sabah, Sungai Rajang dan juga Sungai Barab di Sarawak. Are we going to finish this topic today? Isyani, kenapa? Okay. Boring dah ke? Okay. Baik. Okay. Ya, kita nak habis dah ni. Kita dah nak habis dah. Memang kita akan habiskan topik tu hari ini. Dah nak habis dah pun. Dah nak habis dah. Ya. Dan kita lihat pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Pengairan dan penjanaan hidroelektrik, iaitu sungai sebenarnya dijadikan empangan. Empangan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Hidroelektrik. Kalau kita lihat, contohnya empangan Tenom Pangi. Kalau ada empangan Tenom Pangi, empangan Murum di Sarawak, empangan Kenering di Perak, empangan Pergau, empangan ini sebenarnya akan generate electricity. Empangan ini akan generate hidroelektrik, iaitu elektrik untuk membekalkan elektrik ke kawasan bandar. So, itu fungsi sungai. Pengairan dan penjanaan hidroelektrik. So, itulah dia 4 fungsi saliran: sempadan, perikanan, perhubungan dan pengangkutan, serta pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Okey. Dan kepentingan yang terakhir kita tengok hari ini iaitu kepentingan pinggir laut. Pinggir laut, ya, tepi-tepi laut. Di mana kenapa pentingnya pinggir laut, cikgu? Tepi-tepi laut itu untuk apa? Baik, pertama sekali untuk perikanan. Sebab kawasan perikanan utama terletak di tepi-tepi laut. Seperti di Kuala Selangor, Kuala Muda di Kedah, dan juga Sandakan di Sabah. Memang penting untuk perikanan ni, nampak tak? Gambar orang menangkap ikan ni. Itu perikanan di Sabah. Kemudian, kepentingan pinggir laut juga adalah untuk yang pertama, pelancongan. Di mana kalau kita lihat kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri-ciri fizikal yang mampu menggalakkan kegiatan pelancongan seperti Pulau Pangkor, Pulau Sipadan dan Pulau Tioman. Harus diingat, pulau-pulau di Malaysia ni antara pulau-pulau yang tercantik dia di dunia, dengan apa? Pantainya yang putih bersih, airnya yang jernih, airnya kebiru-biruan. Maknanya apa? Pemandangannya sangat cantik. Jadi menyebabkan ramai pelancong suka datang untuk menikmati keindahan alam semula jadi di pinggir laut. So, pinggir laut penting untuk pelancongan. Itu pentingnya. Dan perlombongan. Pinggir laut pun penting untuk perlombongan. Iaitu perlombongan apa? Iaitu perlombongan kawasan pesisir pantai kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Kedua-dua petroleum dan gas asli ini dilombong di tengah-tengah laut. Di Terengganu, di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi jadi kalau kita lihat kawasan itu penting
okey, untuk kalau kita kata untuk apa? Untuk melambung petroleum dan gas asli. Dan okey, yang terakhir kita lihat di sini iaitu kawasan pinggir laut. Okey, yang berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang. Pinggir laut berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang sesuai dijadikan tapak pelabuhan. Tapak pelabuhan ni untuk apa, cikgu? Pelabuhan ni untuk kapal-kapal berhenti dan turunkan barang dan mengambil barang. Seperti di mana? Seperti di Pelabuhan Kelang dan juga Pelabuhan Pasir Gudang di Johor. Inilah gambaran Pelabuhan Kelang, di mana kalau kita lihat, okey, kapal ini berlabuh di sini, okey, kapal ini berhenti di sini dan kontena ini akan dibawa naik. Okey, disusun satu-satu menggunakan kren-kren yang besar ini. Menggunakan kren-kren yang besar ini, kren-kren besar ini akan meletakkan kontena-kontena itu dan menyusunnya satu persatu. So inilah dikatakan sebagai kawasan pelabuhan. Kawasan pelabuhan. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa okey, iaitu kepentingan pinggir laut, okey, adalah untuk perikanan, untuk pelancongan, untuk perlombongan dan juga untuk pelabuhan. Maka dengan itu kita telah pun tamat tentang bab yang ke-6 iaitu bentuk muka bumi. Okey, ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya? Berkaitan dengan okey, maklumat berkaitan bentuk muka bumi di Malaysia ni. Ada soalan nak tanya? Okey, Ashraf, mungkin Iris, Alisha Farhana, okey, Amin, Darwish, Devin, Dania, Eliana, Mirza, okey, Harshita nak tanya apa-apa, Jingru, Haris dan juga Mariam. Nak tanya apa-apa? Zafan, Siti Hajar, Yensiu nak tanya apa-apa? Tak ada Ijani kata tak ada. Yang lain-lain? Kenapa senyap je ni? Mengantuk Mengantuk Okey. Tak ada. Sikit. Okey. Okey, tak ada. Okey, baik, bagus. Okey. Okey. Baik. So, itulah dia berkaitan dengan bentuk muka bumi di Malaysia dan lokasi-lokasi dia. Baik. Untuk bentuk muka bumi ni, antara yang paling penting kamu kena ingat iaitu tentang lokasi dia. Okey, maknanya kat mana tempat-tempat dia. Seperti Banjaran Titiwangsa kamu kena ingatlah. Banjaran Titiwangsa, kemudian gunung yang tertinggi seperti Gunung Tahan, Gunung Korbu. Dan juga kamu kena ingat tentang Gunung Kinabalu di Banjaran Croker. Itu kamu kena ingat. Dan juga Tanah Pamah, dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, itu tempat dia, lokasi-lokasi dia. Tanah Pamah, yang itu, dan pinggir laut di Malaysia. Apa yang ada di pinggir laut? Tebing tinggi, gua, teluk, pulau, dan juga tanjung, batu tunggul, batu sisa. Dan juga saliran, kamu kena tahu. Nama-nama saliran, sungai-sungai seperti Sungai Perak, Sungai Pahang dan sebagainya. Dan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia kamu kena ingat juga. Baik, untuk itu, hari ini, since kamu semua ada kat sini, why not kita buat satu nota peta minda berkaitan dengan kepentingan bentuk muka bumi. Nak tak? Boleh. Jom kita buat nota bersama-sama. So, kita ada masa lebih kurang 20 minit. Cikgu nak kamu ambil sehelai kertas ataupun pen, untuk kita buat nota bersama-sama. Jom. Kita buat nota ringkas tentang kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia.
Okey, boleh Iris, Ishani. Kalau siapa yang tak ada kertas, pergi ambil kertas sekarang. Pergi ambil kertas sekarang. Cepat, cikgu bagi masa sikit. Cikgu bagi masa sikit. Ashraf dah. Okey, bagus dah. Okey, yang lain-lain? Yang lain-lain macam mana? Okey, baik. Okey, dan ya. Okey, okey dah Okey, dah sedia? Dah sedia semua? Arshita, Mariam, Haris dah sedia dengan kertas dan pen? Okey, dah ya? Okey, kalau dah, kita akan buat sedikit nota berkaitan dengan kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. So, kita buat yang ringkas-ringkas sahaja. Yang ringkas-ringkas sahaja. Iaitu, kita akan lihat di sini, iaitu kita akan buat tajuk dia dulu. Subtopik 6.3. Okey, 6.3 iaitu kepentingan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Maknanya kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. So, mula-mula kita akan buat kepentingan untuk apa? So, mula-mula kita buat kepentingan untuk tanah tinggi. Okey, kita buat macam ni Tanah tinggi. Baik. Tanah tinggi untuk apa? Okey, kita telah pelajari hari itu. Pertama untuk pelancongan. Okey. So untuk pelancongan, okey, seperti di mana? Seperti di kita tulis Bukit Bendera. Bukit Bendera, kemudian Gunung Kinabalu, dan juga kita buat Genting Highland. Okey. So itu untuk pelancongan. So kita cikgu sikit pelancongan. Gitu. Tanah tinggi okey, kita buat macam ni. Kemudian seterusnya, okey, untuk apa cikgu tanah tinggi? Untuk pertanian. So kita boleh buat kat sini untuk pertanian. So contohnya pertanian untuk apa? Okey, iaitu untuk sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Okey, kemudian juga bunga-bungaan. Okey, bunga-bungaan dan juga buah-buahan lah. Seperti di mana? Cameron Highland. Okey, Cameron Highland. Dan juga satu lagi iaitu tanah tinggi Kundasang. Kundasang. Di mana? Di Sabah. Itu begitu. Dan juga kepentingan untuk tanah tinggi satu lagi iaitu jana kuasa. Okey, jana kuasa hidroelektrik. Okey, jana kuasa hidroelektrik. Kat mana cikgu? Okey, kat sini kita ambil empangan. Okey, iaitu kita buat empangan Kenyir. Kemudian empangan Temenggor. Okey, Temenggor. Dan juga kita ambil empangan Bakun. Kita ambil 3 cukuplah. Bakun di Sarawak. So apa yang kita nak buat? Okey, selepas itu kita akan buat dia punya awan dia. So seperti ini. Tanah tinggi. Kemudian kita kata okey, untuk pelancongan, untuk pertanian dan juga untuk jana kuasa hidroelektrik. So kita boleh relatekan dia begini. Okay, kita sambungkan dia begini. Dan kemudian di bawah dia kita boleh buat kotak-kotak dia. Seperti ini. Nampak tak?
So kita buat begini. Supaya ada penerangan di bawah. Ada penerangan di bawah dia tentang tanah tinggi. Boleh nampak tak? Boleh nampak Boleh. Alright. Baik. So itu tentang tanah tinggi. Tanah tinggi. Baik. So kita teruskan pula yang seterusnya iaitu kepentingan tanah pamah. Okey. Okey, kita buat di bawah pula, kita sambung. Tak kisahlah kamu buat di bawah ke, di tepi ke, di kanan ke kan. Tak apa, tak ada masalah. So kita buat untuk tanah pamah pula. Tanah pamah, okey, kita tahu kepentingan dia adalah untuk apa? Yang pertama sekali untuk pertempatan. Ya, pertempatan, okey, iaitu sebagai contoh, okey, pertempatan di mana? Okey, pertama sekali kita ambil di Kuala Lumpur. Okey, kemudian juga di Johor Bahru. Okey, dan juga kita ambil satu lagi iaitu di Alor Star, iaitu di Kedah. So, tanah pamah tu penting untuk pertempatan. Okey, untuk pertempatan. Yang kedua, kita tahu tanah pamah ni penting untuk apa? Untuk perindustrian. Okey, perindustrian, okey, dan perdagangan. Okey, perdagangan. Contohnya kawasan di mana? Iaitu kawasan di kawasan perindustrian. Okey, kawasan perindustrian Perai. Di mana? Di Pulau Pinang. Okey. Kemudian kawasan perindustrian, okey, iaitu di Shah Alam. Shah Alam di mana? Kita tahulah Shah Alam di Selangor lah kan. Okey, Shah Alam Selangor. Dan satu lagi kita boleh ambil iaitu kawasan perindustrian di mana? Iaitu di Kamunting, iaitu di Perak. Di Perak. So itu kawasan perindustrian dan perdagangan. Seterusnya kita lihat apakah kepentingan kawasan perindustrian kawasan tanah pamah ni adalah yang ketiga iaitu perhubungan dan pengangkutan. Pengangkutan iaitu kita tahu iaitu untuk perhubungan dan pengangkutan seperti di mana? Seperti di lebuh raya. Lebuh raya utara selatan. Utara selatan. Kemudian juga kita tahu lapangan terbang. Tak payah lapangan terbang lah, kita buat ni je. KLIA. KLIA. Dan juga landasan kereta api. Kereta api Pantai Barat. Pantai Barat. So itu kepentingan yang ketiga untuk tanah pamah, iaitu perhubungan dan pengangkutan. Dan kepentingan yang keempat iaitu sesuai untuk kawasan apa? Kawasan pertanian. So kita ambil kat sini. Kita akan buat pertanian. Kawasan pertanian. Sesuai untuk pertanian seperti di mana cikgu? Apakah lokasi-lokasi dia? Seperti di iaitu kalau katakan kawasan padi. Padi di mana? Iaitu di dataran Kedah Perlis. Dataran Kedah Perlis. Kedah Perlis. Baik. Kemudian juga kalau getah, getah kelapa sawit semua di dataran Johor. Di dataran Johor. So kita ambil dua ni. Baik. So apa yang kita boleh buat daripada sini iaitu kita boleh
Seperti macam cikgu buat di atas tadi, iaitu kita akan buat begini, tanah pama, pertempatan, okey. Kemudian perindustrian dan perdagangan, okey. Perhubungan dan pengangkutan, okey, serta pertanian. So kita sambungkan dia begini. Okey. Perindustrian dan pertempatan. Dan kemudian kita kotakkan dia. Kuala Lumpur, Johor Bahru. Yang ini kita kotakkan kawasan perindustrian. Kemudian kita kotakkan Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, KLIA. Dan satu lagi kita boleh buat iaitu untuk padi, dataran Kedah Perlis dan getah di dataran Johor. So inilah cara kaedah bagaimana untuk kita buat peta minda. Dapat tak Syani, Ashraf? Dapat tak semua? Dapat. Kejap, tengah salin. Tak apa. Take your time. Salin. Tak apa. Take your time. Boleh menyalin, boleh salin, tak ada masalah. Salin dulu. Okey Ashraf. Okey dah. Okey. Baik. Yang lain-lain macam mana? Dah siap dah? Belum lagi? Tak apa. Take your time. Ya. Okey. Iris, Alisha Farhana, belum lagi Amin belum lagi? Dah. Amin dah. Okey. Kalau kamu dah siap, tulis siap dekat Zoom chat. Tulis dah siap kat Zoom chat. Okey. Dania pun dah siap. Okey, bagus. Zarfan pun dah siap. Alisha Farhana dah siap. Okey, baik, bagus. Eliana dan bagus. So ada kawan-kawan kita yang belum siap lagi. Okey, kalau dah siap dia tulis dan. Senang. Cikgu saya ngantuk. Okey. Kita nak habis dah. Okey. Ini je yang kita sempat buat untuk hari ini, iaitu kita sempat buat untuk tanah tinggi dan juga tanah pamah. So, pada minggu depan kita akan buat kepentingan bentuk muka bumi, iaitu saliran dan juga satu lagi iaitu saliran dan juga pinggir laut. Sakit tangan sakit salin semua. Alah Ashraf, baru sikit je ni. Sikit je ni, jangan risau. Okey. Ashraf, jangan risau sikit je ni. Okey, baik. So, okey, apakah perancangan cikgu untuk kau dah siap dah kan? Dah siap kalau tak siap lagi bagi tahu, nanti cikgu pasang balik. Cikgu onkan balik yang tu Okey. Ya. Cikgu screenshot lah pasal hantar kat WhatsApp. Tak boleh lah, dia eksklusif. Dia eksklusif untuk pelajar-pelajar cikgu saja yang masuk dalam kelas. Dia eksklusif.
Okey. Eksklusif. Eksklusif ya. Jadi, okey, kita telah pelajari tentang kepentingan pelbagai bentuk muka bumi. Okey, ada grup WhatsApp. Ya, ada. Ada. Ya, saya tak ada. Kamu masuk daripada mana? Okey, ingat ada kumpulan grup WhatsApp cikgu. Okey, kumpulan grup WhatsApp daripada Puan Rose Fly High. Okey, Fly High pun ada grup WhatsApp. So tak perlu masuk cikgu punya. Kamu stay dekat Fly High. Fly High pun ada grup WhatsApp dia. So don't worry ya. Don't worry. Okay. So pinggir laut dan juga tu semua kita belum buat lagi. So next class pada minggu depan kita akan buat, kita sambung mind map ini, kita buat di pinggir laut dan juga kita buat kepentingan saliran dan kemudian kita akan buat latihan-latihan daripada buku teks ini. Okay, buat latihan-latihan ini, kemudian baru kita masuk bab 7. Okay. Okay, yang ini semua kita akan buat pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan. So, cikgu rasa itu sahaja pada hari ini. Sebab selepas ini akan ada kelas geografi tingkatan 2. So, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay? So, jaga diri baik-baik. Okay, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Take care semua. Okay. Okay, sama-sama. Assalamualaikum.